Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya akan share tentang gaya belajar anda. Okey, sebenarnya kita boleh mengenali gaya belajar kita melalui tarikh lahir, melalui cap jari, melalui pergerakan mata. Ada macam-macam cara untuk mengenali cara belajar yang sesuai untuk diri kita berdasarkan personaliti diri masing-masing. Okey, cara yang pertama dekat sini ialah dengan menjawab 6 soalan. Okey, soalan ini anda hanya perlu jawab sama ada sangat benar, benar ataupun tidak benar. Okey, sudahkah anda bersedia? Sediakan kertas, pen ataupun pensel untuk menjawab soalan ini. Sekiranya saya dah bacakan soalan yang pertama, jawapannya adalah benar, anda hanya perlu tulis B sebagai benar, SB sangat benar dan TB untuk tidak benar. Okey, kita mula dengan soalan yang pertama. Saya akan mudah mengingat bila saya mendengar guru mengajar dan perbincangan. Adakah ianya benar, sangat benar atau tidak benar bagi anda? Tak perlu salin soalan, tulis nombor 1 dan jawapan sahaja. Okey, nombor 2, saya suka melihat maklumat di papan putih, gambar di buku teks dan jadual di papan kenyataan. Okey, boleh kita teruskan? Okey, nombor 3, saya suka menulis di kertas supaya saya mudah lihat dan faham. Okey, nombor 4, saya lebih suka menggunakan poster, model atau kerja-kerja amali dan apa-apa sahaja aktiviti di dalam kelas. Adakah ianya sangat benar, benar dan tidak benar untuk diri anda? Tuliskan jawapan anda. Okey, nombor 5, untuk mudah faham, saya memerlukan penerangan yang menggunakan graf, diagram atau apa-apa sahaja yang boleh saya lihat. Okey, dan soalan terakhir, saya suka kerja tangan atau menghasilkan sesuatu dengan tangan saya, contohnya origami dan sebagainya. Dah siap belum? Okey, sekarang saya nak ajar bagaimana mengira markah untuk mengenali gaya belajar anda. Okey, cuba salin nota yang saya bagi ini, cara mengira ini. Maksudnya, kalau jawapan anda sangat benar, markahnya 5. Jika benar, markahnya 3. Jika tidak benar, markahnya 1. Okey, salin pula ini visual. Visual adalah nombor 2, soalan nombor 2 dan soalan nombor 3. Ini bahagian markah. Contohnya, katakanlah kita tengok semula soalan nombor 2 tadi. Saya suka melihat maklumat di papan putih, gambar di buku teks dan jadual di papan kenyataan. Okey, kalaulah jawapan anda itu nombor 2 tu adalah sangat benar, maka markah dia 5. Tulis 5 dekat bawah markah sebelah 2 ni. Kalau benar, markahnya 3. Tulislah 3. Kalau tidak benar, markahnya 1. Okey. Boleh tengok pula soalan nombor 3. Saya suka menulis di kertas supaya mudah lihat dan faham. Ya, adakah jawapan anda sangat benar, benar atau tidak benar? Tuliskan markah di sebelah nombor 3 ini. Okey. Lepas tu, jumlahkan markah untuk soalan nombor 2 dan soalan nombor 3. Berapakah markah yang anda dapat untuk visual?
Okey. Dah ke? Okey. Kalau dah sudah, kita tengok bahagian auditory. Okey. Auditory soalannya terletak pada nombor 1 dan nombor 5. Soalan nombor 1. Saya akan mudah mengingat bila saya mendengar guru mengajar dan perbincangan. Okey. Tulis markah anda di sebelah nombor 1. 5 ke, 3 ke ataupun 1. Okey. Seterusnya ialah auditori yang kedua ialah nombor 5. Untuk mudah faham, saya memerlukan penerangan yang menggunakan graf, diagram atau apa-apa sahaja yang boleh saya lihat. Okey, kira berapa markah. Okey, seterusnya ialah nombor 4 dan nombor 6. Soalan nombor 4 dan nombor 6. Berapakah markah yang anda dapat untuk ketiga-tiga kotak ini? Visual, auditory dan kinestetik. Okey. Sekiranya anda telah mendapat jawapan bagi ketiga-tiga petak tersebut, mari kita lihat berapa ramai yang mendapat markah visual paling tinggi di antara tiga-tiga visual, auditory dan kinestetik. Okey. Siapa dapat markah auditory lebih tinggi daripada visual dan kinestetik? Sekarang, siapa pula yang dapat markah kinestetik lebih tinggi daripada visual dan auditory? Okey, sekiranya anda mempunyai markah yang dominan, markah yang paling banyak, satu sahaja untuk visual ke, auditory ke, kinestetik ke, bererti anda dominan kepada sesuatu kemahiran belajar yang sesuai untuk diri anda. Contohnya, markah visual paling tinggi, bererti anda adalah orang visual. Kalau auditory paling tinggi, anda adalah orang auditory. Dan kalau anda kinestetik yang paling tinggi, bermakna kinestetiklah anda. Kalau ada dua markah yang seri ataupun sama, berarti anda adalah dua kemahiran yang anda boleh gunakan, sama ada salah satu ataupun kedua-duanya. Kalau ada 3, maka anda boleh menggunakan tiga-tiga kemahiran belajar yang anda sesuai. Okey. Mari kita lihat, adakah anda seorang yang visual? Adakah anda suka membuat list? Kalau nak buat sesuatu, listkan. Okey, nak beli barang apa, nak buat kerja sekolah apa. Okey. Adakah anda suka warna-warni? Suka tak catat isi penting? Adakah anda seorang yang mudah memahami melalui catat ataupun graf? Anda suka membayangkan sesuatu? Atau anda seorang yang susah menghafal nama? Adakah anda suka guna highlighter, bulatkan atau gariskan perkataan penting bila anda study? Kalau anda mempunyai ciri-ciri ini, berarti anda adalah seorang visual. Okey, mari kita lihat gaya belajar orang visual, personalitinya macam mana. Okey, biasanya orang yang visual ni tulisannya cantik, kemas saja. Okey, orangnya suka bergambar, selfie sana, selfie sini, ambil gambar sana, ambil gambar sini. Okey, orangnya juga suka menjaga penampilan. Okey, seperti artis kita ni, dia akan menjaga pakaian bagi suami dan anak-anaknya apabila ingin keluar dari rumah. Okey. Okey, seterusnya orang visual ini akan faham kalau dia baca sendiri. Okey. Dia juga pandai bermain puzzle. Dia dah dapat bayangkan walaupun gambar tu dah bercampur-campur, dia dapat bayangkan, ini gambar pemandangan. Jom buat. So senang bagi orang visual
untuk buat cantuman puzzle. Okey, orang visual ni suka melihat benda-benda yang cantik. Okey, orang visual ni biasanya kalau dia berfikir, dia selalu tengok ke atas. Okey, cuba kita tengok kawan-kawan kita, bila dia mengingat sesuatu ke, sedang memfikirkan sesuatu ke manakah arah mata dia? Adakah ke atas, kiri, kanan ataupun ke bawah? Kalau ke atas, maknanya dia orang visual. Okay. Macam mana nak belajar cara visual? Okay. Orang visual ni kena belajar sambil menulis. Okay. Dia tulis, barulah dia dapat faham dengan lebih baik. Sebab dia tengok apa yang dia buat tu. Okay. Kedua, nota dia mestilah warna-warni. Kalau dulu kita panggil peta minda, sekarang dia tak panggil peta minda dah. Okay. Tapi fungsi dia lebih kurang sama. Ada simbol-simbol, ada gambar, ada warna-warni. Okay. Ada warna hitam putih. Barulah menarik bagi orang-orang yang visual. Okay. Orang visual kena tandakan isi penting bila mereka nak study. Okey, dia boleh bayangkan apa yang dia pelajari. Contohlah, cikgu bagi homework. Okey, sila kumpulkan bahan-bahan terbuang yang ada di rumah anda dan hasilkan rumah untuk kucing. So, dia dah bayangkan. Oh, rumah aku ada kotak kasut. Oh, ada ni. Oh, ada ni. Oh, bolehlah buat rumah untuk kucing. Okey, selesai sudah tentang visual. Sekarang kita pergi personality orang auditory. Okay, orang auditory ni dia akan faham bila dia dengar. Cikgu ajar kat depan je, dia terus faham. Itu orang auditory. Okay. Dia suka dengar muzik, suka dengar lagu, nak baca buku pun sambil dengar lagu, buat apa-apa pun suka dengar lagu. Okay. Ni dia faham. Cikgu ajar kat kelas, cakap je dia dah faham. Okay. Disebabkan telinga dia tu peka, maka dia boleh teka bunyi dengan betul. Contohnya suara kartun, dia dapat teka bunyi suara Upin Ipin, suara Doraemon dan sebagainya. Okay. Orang auditory, mata dia kalau sedang berfikir, mata dia akan gerak kiri kanan, kiri kanan. Okay. Okay. Macam mana ya gaya belajar orang auditori ni? Mari kita lihat. Okay, orang auditori ni sesuai menggunakan perakam suara supaya dia boleh dengar semula, ataupun zaman sekarang ni buka je YouTube, dia akan dengar suara cikgu yang mengajar melalui YouTube. So kalau dia study kat rumah, dia boleh buka YouTube, dia boleh dengar suara orang yang sedang mengajar dalam YouTube tersebut. Okay. Orang auditori sesuai juga belajar secara berkumpulan. Kenapa? Sebab bila dalam kumpulan, kawan terang dia dengar, ataupun dia cakap kuat untuk terangkan kepada kawan-kawan. Dia mendengar. Kelebihan dia ialah di telinga. Orang visual tadi, kelebihan dia di mata. Okey. Disebabkan auditori ni kelebihannya di telinga, kalau dia nak study, dia kena baca dengan kuat supaya dia dengar apa yang dia baca. Okey. Sekarang kita lihat pula personality orang kinestetik. Orang kinestetik ni sukakan aktiviti sukan. Okey, dia sentiasa perlukan pergerakan. Dia akan main pen dalam kelas, gerak-gerakkan pen, bunyi keletak-keletuk ke, gerak-gerakkan pen ke. Janji dia bergerak. Okey. Sebab orang kinestetik ni tidak tahu nak duduk diam, mesti nak bergerak. Okey, tulisan dia biasanya taklah secantik orang visual. Okey, mata dia kalau berfikir sering bergerak ke bawah. Itu orang kinestetik. Okey, macam mana ya gaya belajar orang kinestetik ni? Orang kinestetik ni disebabkan dia kan suka bergerak, so kenalah tulis di udara. Katakanlah dia nak campur 10 campur 2 jadi 12. So dia kena tulis 10
campur 2 jadi 12 di udara. So ada pergerakan. Orang kinestetik dia kena ada pergerakan. Okey. Orang kinestetik ni dicadangkan supaya dia membaca sambil ada selingan. Sambil makan gula-gula ke, makan kek ke, mesti ada selingan. Sebab dia perlukan pergerakan. Okey. Dia juga boleh membaca sambil berjalan, sambil bergerak. Okey. Pegang sesuatu ke waktu nak study tu. Okey. Kesimpulannya, inilah gaya belajar kita ada 3. Visual, kelebihannya di mata. Auditory, kelebihannya di telinga. Dan kinestetik, kelebihannya di tangan. Okay. Orang visual ni sesuai belajar menggunakan graf, raja, artikel, PowerPoint, gambar, video. Apa sahaja yang boleh dilihat, itulah kelebihan dia. Okay. Auditory pula, dia kelebihan di telinga. So, dia kena dengar. Dengar apa? Dengar perbualan, dengar dalam kumpulan, podcast, ada perbincangan. Okay? Boleh dengar video ataupun audio. Okay. Orang kinestetik kan perlukan pergerakan. So, dia kena buat role play, main peranan. Dia kena tulis catatan, hands on, buat amali, tutorial. Dia buat sendiri. Baru dia faham. Kalau tak buat, dia tak faham. Walking meeting, maksudnya sambil jalan, sambil bercakap, sambil bincang. Ataupun dia kena buat latihan banyak-banyak. Barulah dia akan faham dan ingat. Sekian, terima kasih.